Hai Puan, nama saya Nirmata Adam 01 DJT 191001. Saya akan terangkan untuk soalan nombor 1 iaitu implementation of binary search tree dengan menggunakan linked list. So dalam linked list ni dengan BST ni saya akan creating tree, insert data tu kat dalam tree and display data yang kita dah masukkan dekat dalam tree tu. So untuk yang coding pertama ni okay, ni untuk tentukan data tu sama ada disimpan belah kiri ataupun belah kanan. Okay, untuk yang kedua pula dah di-create untuk masukkan dekat dalam insert method ni. So dia akan tentukan data tu sendiri sama ada dia akan pergi dekat belah kanan, belah kiri ataupun belah kanan. Okay, jadi dekat dalam insert method ni, okay, kalau okay, first yang atas ni dia akan set null lah. Okay, kemudian dalam insert ni root tu kita akan setkan sebagai null. Okay, mula-mula null dulu. Okay, kemudian data tu yang kecil dia akan insert data tu kat sebelah kiri. Okay, ni dia punya proses lah kat dalam method ni. Okay, kat belah kiri. And yang besar, yang selain daripada tu, else ni dia akan pergi dekat belah kanan untuk yang paling besar lah. Okay, lepas tu dia akan return bahagian ni. Okay, lepas tu root tadi. Bool search ni pula dia untuk okay, macam data dalam tree tu ada ke tak ada. Okay, kalau ada dia akan dia akan keluarkan found. Kalau tak ada, dia akan keluarkan not found. Okay. Okay, untuk yang ni pula, dia akan display data yang kita nak masukkan dekat dalam tree tu. Okay. Kemudian, root null. Integer number ni, dia di-create untuk keluarkan data ni nanti. Okay, lepas tu dia akan loopingkan lah satu persatu data yang kita nak masukkan dalam tree tu. And then dia akan teruskan insert. Okay, kemudian yang bawah ni dia root sebagai null. Okay, kita setkan dia sebagai null sebab nanti data yang pertama ni dia akan jadi root. So dia akan masukkan pula lah yang kelima ni. Kelima ni kan lagi kecil daripada 15. So dia akan pergi belah kiri. Okay, and then saya akan runkan dia. So ni data dia akan keluarkan and then untuk cari data tu dah masuk ke dalam tree ke belum. So saya akan tekan 50. So dia dah masuk lah. Okay, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Norma Zata Siti Ashram binti Makta dan nombor pendaftaran saya 01 DDT 19F1239. Okey, saya dan Kalika pilih soalan nombor 2 iaitu insertion dan quick sort. Untuk bahagian saya akan explain pasal insertion. Kalika dia akan explain pasal quick sort. Okey. Saya gunakan dua method iaitu display element method dan insertion method. Okey. Saya create method ni untuk return method display. Display data yang saya dah masukkan. Contoh kat sini, dia tanya size. Okey, saya masukkan size 10. Dan saya juga perlu masukkan bilangan data, bilangan nombornya pun 10. Okey. Ni untuk bahagian display. Okey, untuk insertion, untuk bahagian insertion method, dia akan melakukan proses looping dekat sini untuk susun nombor tu. Contoh, saya masukkan nombor yang besar kecil bercampur. Kemudian, nombor kecil dia akan pergi ke tempat dia akan melalui proses ni insert the right place. Dan untuk nombor yang besar, dia akan tolak dengan 1 dan pergi sebelah kanan. Dia akan decrement index of biggest element. Dia akan pergi ke proses ni. Okay. Kemudian, saya akan explain pasal coding output. Bila saya dah run coding, dia akan keluar how many element that you want to sort. Macam saya cakap tadi, saya pilih 10. Okay. Kemudian, dia kata please input the element. Please input the element, saya masukkan 10 number. Bercampur nombor besar dan nombor kecil. Kemudian, element before sorting A dan element sorted with insertion method A adalah di mana dia proses nombor tu untuk susun. Macam saya cakap, dia akan keluar output nombor kecil di tempat dia dan nombor besar akan ditolak dengan 1 dan berada di sebelah kanan. Ya, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. 2 point.
Nama saya Nurul Kamil Zaini, nombor pendaftaran saya 01DT19F 1151. Okey, hari ini saya nak bentang soalan nombor 2, sorting method. Okey, saya pilih quick sort part Okey, quick sort part ni saya ada guna 3 method. Yang pertama void swap, integer partition dan yang last sekali adalah void quick sort. Okey, integer void swap ni dia akan panggil pada integer partition. Dia akan berkaitan dia akan panggil. Okay, yang pertama void swap ni dia jika pivot saya lebih besar daripada current element, dia akan bertukar tempat. Contohnya pivot saya 70 dan saya punya current element ada 55. 70 lebih besar daripada 55. 55 lebih kecil daripada 70. Jadi dia tukar tempat. 70 kat belakang, dekat bahagian belakang dan 55 di bahagian depan. Di sebelah kiri dan sebelah kanan. Nombor kecil di belah kiri, nombor besar di belah kanan. Okay, untuk integer partition, dia berubah tempat duduk, dia akan berubah tempat duduk elemen tu, current element jika pivot saya lebih besar daripadanya. Macam yang saya kata tadi, dia akan swap tempat duduk. Contoh, integer my_sort, integer low, integer height. Integer pivot sama dengan my_sort height. So, saya punya data tinggi, lebih besar. Pivot saya besar. Integer I sama dengan low tolak 1. For integer J, integer J sama dengan low. Integer J lebih kurang daripada height tolak 1. J plus plus. Okay, ni dia swap tempat duduk if current element is smaller than pivot, increment the low element. Jadinya bila current element saya tu lebih kecil daripada pivot, jadi dia akan bertukar tempat. Contoh pivot saya 55 dan saya punya current element saya adalah 20. Jadi 55 tu contoh nombor 55 tu kat depan, 20 kat belakang. Jadi dia akan tukar tempat. 20 dekat depan, dekat bahagian kiri dan 55 bahagian belah kanan. Macam tu. Sama juga swap my_sort I plus 1 dan my_sort height. Okay, quick sort method yang ketiga void quick sort, integer my_sort, integer low, integer height. If low lebih kecil daripada height, integer pivot sama dengan partition my_sort low height. Quick sort my_sort low pivot tolak 1, quick sort my_sort pivot tambah 1 height. Kenapa dia jadi macam ni? Dia tak tulis macam my_sort low height pivot tolak 1. Sebab kalau awak tengok kat sini partition, kalau tengok kat sini partition dia my_sort low height. So low dekat depan, height kat belakang. Jadi my_sort low pivot tolak 1, height dia tutup. Kalau quick sort yang ke bawah pula, my_sort pivot tambah 1 height. Maksud low pula dia tutup. Maksudnya pivot ni dia kecil, so dia kena pindah belah kiri, low. Kalau pivot plus 1 ni dia height besar, jadi dia kena pindah belakang. Okay. Yang macam yang tadi Aisyah cakap pasal ni, saya akan tunjukkan macam mana dia berfungsi. How many element that you want to sort? Okay, tadi saya kata 10 kan, saya punya size array, so 10. So saya kena masukkan 10 nombor yang berbeza, tak kira lah besar ke kecil, bercampur. Contoh 12, 34, 56. Maksudnya saya punya elemen tu tak cukup. Nombor yang sepatutnya 10, jadi saya letak berapa? 8. So lagi 2 tak cukup. So saya kena letak lagi 60 dan 15. Okay, elemen before sorting R adalah 12, 34, 56 dan seterusnya. Ini dia susun balik saya punya nombor yang tak tersusun tadi. Okay, dia elemen sorted with quick sort R 12, 13, 15 dan seterusnya hingga besar. Yang kecil di depan, yang besar di belakang. Nombor kecil di bahagian kiri, nombor besar di bahagian kanan. Disusun balik susunan yang tersebut, jadi kecil ke besar. Okay, itu saja daripada saya. Terima kasih.